Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya nak buat ulasan tentang kenyataan Sanusi, Menteri Besar Kedah, bahawa Datuk Seri Tiong ni rupa dia macam tokong perut buncit kepala botak. Jadi perkara ini berlaku dalam keadaan perbahasan atau perbalahan di antara Sanusi dengan Menteri Pelancongan, yang mana beliau menyifatkan bahawa Datuk Tiong ni dia tak buat kerja. Ialah itu satu kritikan yang boleh diberikan, tetapi hingga menghina agama, menghina kaum dan juga menghina seorang manusia sedemikian, saya rasa ini adalah terkeluar daripada aspek rukun negara kita dan juga adab Melayu serta juga nilai-nilai Islam yang dengan jelas tidak membenarkan kita membuat penghinaan sedemikian kepada seseorang manusia yang lain. Jadi pada video ini saya akan membuat ulasan kenapa saya mengatakan bahawa Sanusi ini dah melampaui batas tersangat-sangat lagi dah. Jadi ia menunjukkan satu kebiadaban yang menyebabkan orang lain beranggapan orang Melayu ni biadab dan juga mencemarkan nama Islam, serta juga beliau ni sebagai orang yang tidak layak menjadi rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu saya nak beritahu bahawa saya telah dibesarkan di utara, iaitu saya telah dilahirkan di Kepala Batas dan arwah ayah saya seorang polis, jadi saya besar di Kuala Muda, di Prai dan juga di Batuas yang paling lama. Jadi saya pun sekolah di St. Mark Primary dan St. Mark Secondary. Jadi nak kata saya ni orang utara, orang Penang, semua tu bolehlah, tak ada masalah. Jadi apa-apa benda yang Sanusi ni cakap saya faham, sebab saya orang Kedah. Jadi mari kita tengok kenapa saya mengatakan bahawa Sanusi ni menghina salah satu daripada agama di negara kita. Jadi apabila kita memburuk-burukkan secara publik dengan menggunakan tokong. Jadi tokong ni kalau kita faham adalah suatu sembahan orang-orang yang biasanya orang Cina. Kalau orang India ada juga kita panggil tokong Hindu, tapi biasanya kita panggil patung Hindu dan sebagainya. Tokong ni biasanya digunakan kepada salah satu daripada agama orang-orang Cina, khusus kepada orang-orang Cina. Mungkin kalau di luar Malaysia ada juga yang dikatakan seperti patung ataupun tokong dan sebagainya, sebab biasanya dalam bahasa Melayu utara, tokong ni memang dia khusus kepada apa yang dikatakan sembahan-sembahan orang Cina yang berupa manusia, yang berupa macam apa yang dikatakan Buddha, memanglah yang tak ada rambut dengan perut yang agak besar. Jadi ini menunjukkan bahawa beliau menyifatkan manusia seperti Datuk Seri Tiong ni seperti sembahan-sembahan sedemikian. Jadi apabila kita buat asosiasi sedemikian, maka kita telah seolah-olahnya macam menghina agama tersebut. Dan apabila juga digunakan bahasa kasar seperti perut buncit dan juga kepala botak, walaupun kedua-dua perkataan buncit dan botak itu adalah perkataan bahasa Melayu, dewan bahasa, tetapi dalam bahasa utara kita kata ni kuasa ataupun sifat yang kasar. Sebab kalau kita nak berlembut, kita kata ni orang ni dia tak ada rambut, dan orang ni juga perut dia tu agak besar sikit atau dia gemuk, kita boleh kata macam tu. Tapi kalau kita kata perut tu buncit dan kepala dia botak, dia mirip-mirip lebih kepada kita tak berapa nak jaga bahasa dan adab kita kepada seseorang itu.
Di sinilah menunjukkan bahawa dengan membuat sifat-sifat sedemikian, kata patung perut buncit tu, walaupun kalaulah bukan pasal tiong, tapi itu telah menghina satu agama. Tambahan pula dikaitkan dengan seorang manusia lain, maka itu telah menjadi suatu penghinaan kepada seorang manusia yang lain dan seorang rakan rakyat Malaysia. Jadi kalau kita lihat perkara ini, apabila sembahan tersebut, tokong tu juga dikaitkan dengan orang-orang Cina, maka itu adalah penghinaan kepada seorang kaum. Kalau kita lihat apa yang Tiong pula jawab, dia kata ni Sanusi ni otak dia ada air kot, dia kata. Jadi kalau kita analisa jawapan Tiong tu, Tiong hanya menyebut sesuatu kepada, bolehlah dikatakan dia menghina Sanusi, tetapi otak yang ada air tu tak ada kaitan langsung dengan orang Melayu ataupun orang Islam. Jadi Tiong tidak menghina kaum Melayu ataupun orang Islam. Pada pandangan saya, kedua-duanya Tiong dan Sanusi, apabila mereka berbalas demikian dan menggunakan nama-nama macam ni, dua-dua ni kira dah masuk bahagian biadab lah, kedua-duanya. Tetapi yang Sanusi ni, yang saya lebih sedih ni adalah dia menghina kaum dan agama, dan Tiong tidak menghina kaum dan agama. Jadi di sinilah yang kita nak tengok bahawa kalaulah kita biarkan Sanusi ni, dan kalaulah PAS Parti Islam yang mengatakan mendukung Islam tu membiarkan, maka saya tak tahulah PAS ni dia belajar agama daripada mana. Sebab jelas kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin Bencana Lisan, kita tak boleh nak panggil orang-orang macam buncit lah, botak lah, oi botak, oi buncit. Kalau dia tu tak kisah ataupun dia pun suka nama dia dipanggil sedemikian, tak apa. Tapi kalau orang tu marah kerana disifatkan atau dibagi nama sedemikian, gelaran sedemikian, maka itu telah jatuh dosa. Dosa kepada orang Islam yang kita panggil buncit dan botak, dan juga orang bukan Islam yang kita panggil buncit dan botak. Seperti Rasulullah SAW, kalau kita dengar cerita, dia jumpa Saidina Ali tengah tidur dekat masjid, penuh dengan habuk-habuk ataupun abu daripada padang pasir. Dia pun tepuk-tepuk, bangun, Abu Turab, ni kata, bapa kepada habuk. Jadi Ali ni bapa kepada habuk. Tetapi Ali tak kisah, dia pun suka dibagi nama oleh Rasulullah sedemikian. Rasulullah pun bukan niat untuk menghina, cuma nak berseloroh. Dan saya pasti Sanusi dia tak berseloroh, dia memang mulut dia macam tu. Sifat dia macam tu, dan orang-orang yang menyokong dia pun saya rasa macam tu juga. Tak kenal adab Melayu, tak kenal nilai Islam. Ada seorang lagi, Rasulullah SAW menamakan bapa kucing. Oi, bapa kucing. Siapa dia tu? Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah ni, nama sebenarnya saya pun tak tahu, tapi dia suka main kucing. Dia suka sangat dengan kucing, jadi Rasulullah memberi gelaran sedemikian. Jadi dalam Islam, kita tidak boleh memberi gelaran kalau orang tu tak suka. Tambah pula kalau kita berniatkan untuk menghina orang tersebut dengan panggil buncit tu, tu botak tu, itu dah jatuh dosa. Tak tahulah sama ada Sanusi ni faham dosa dan tak dosa, sebab dia mungkin tak berapa banyak membaca. Dia mengikut ustaz-ustaz yang sama jugalah, tak juga membaca dengan penuh apa yang ditulis oleh kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, serta juga tidak membaca hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Mungkin dia ikut presiden dia, Tok Guru Hadi Awang, yang juga celupa mulutnya, yang mengatakan orang-orang bukan Islam ni binatang, orang-orang bukan Islam ni senang dikorupsi, dan juga orang-orang seperti orang Melayu, orang seperti Anwar Ibrahim yang disifatkan sebagai najis. Sebab dia kata orang-orang banduan ni dia macam najis. Jadi tak tahulah. Itu yang saya rasa, kita ni orang Islam, kita perlu memberi nasihat kepada mereka ini bahawa jangan buat macam tu, dia ini merosakkan Islam.
juga memberi satu gambaran Melayu ni memang tak ada kesopanan langsung. Serta juga sebagai rakyat Malaysia, kita melangkaui apa yang dikatakan rukun negara. Jadi dalam rukun negara kita dikatakan kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya semua orang boleh percaya kepada Tuhan apa. Kalau Tuhan dia tokonglah. Tapi jangan kita menghina sesama Tuhan. Tuhan kita Allah, dia yang betul. Orang hina kita marah. Tuhan orang lain kita panggil tokong. Orang hina macam Sanusi hina kita gelak aja. Nak jadi rakyat Malaysia macam mana? Bukan kata rakyat Malaysia, tuan-tuan. Nak jadi umat Islam macam mana? Tuan-tuan pergi cek. Tengok sama ada saya cakap betul atau tidak. Bolehkah kita hina? Nabi sampai kata dalam kitab Ahyamuddin yang saya baca, jangan kamu hina orang-orang musyrik yang mati di dalam peperangan. Dia tak bagi pun hina orang-orang musyrik, orang-orang yang berperang dengan orang Islam. Ni kan pula orang tu hidup. Datuk Seri Tiong tu hidup. Dia seorang menteri. Kalau tak menteri pun siapa-siapa lah. Manusia lain kalau dipanggil dengan nama sedemikian, kononnya kamu tu menteri besar, kononnya lah. Jadi itu satu benda yang kita kena lihat. Kita pun ada rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Siapa yang tulis rukun negara? Kalau bukan orang Melayu yang menggunakan perkataan kesopanan dan kesusilaan. Apa makna kesopanan dan kesusilaan? Cuba suruh Sanusi eja kesopanan dan eja kesusilaan. Kalau dia boleh eja, suruh dia cari kamus dan tengok makna kesopanan dan kesusilaan. Lebih tu, kalau dia nak rujuk pakar-pakar bahasa dan pakar-pakar sejarawan ataupun pakar-pakar budaya, lagi baiklah. Sebab beliau adalah menteri besar, perlu menunjukkan tauladan yang baik. Tapi tauladan pun macam orang-orang yang kita kata tidak berpelajaran dan juga orang yang tidak bermaruah. Jadi di dalam negara ni, tuan-tuan, kita kena hidup saling hormat menghormati. Tak apalah kita kata kita ni orang Islam, kononnya kita ni lagi baik pada orang. Jadi saya tak percaya demikian. Kita jangan buat macam tu. Kita jangan menghukum sedemikian. Orang lain bukan Islam, maka dia pun tak baik. Jadi apa-apa kita cakap dengan dia pun tak baik. Dan satu hari nanti kalau kita bunuh pun tak apa. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh kalau hidup kita nak hina sesama kita dan tak hormat sesama kita. Jadi kita tak boleh membina negara ini, tak boleh membina kejiranan, tak boleh membina komuniti. Dan anak-anak kita pun nak kerja dengan siapa? Takkan nak kerja dengan Sanusi, takkan nak kerja dengan PAS. Dia mesti nak kerja dengan orang-orang lain, orang yang sebah tokong. Satu hari nanti kalau nak kata kerja dengan orang tokong tak halal, itu ikutlah. Pergilah kerja dengan siapa-siapa yang tak sembah dengan tokong. Jadi di sinilah kita nak kena fahamkan bahawa agama kita, agama orang lain, agama orang lain. Jadi sesama kita kena hormat, dan kalau tidak ada perasaan demikian, maka nak jadi apa kehidupan kita dan juga masyarakat kita. Jadi dengan itu saya akhiri bahawa tuan-tuan dan puan-puan semua, orang-orang Melayu, orang-orang Islam, kita pun juga rakyat Malaysia. Jadi dari sudut agama memang ditegah dengan keras-keras, kita jangan menghina agama lain, jangan menghina orang bukan Islam yang lain, dan jangan kita hina manusia-manusia. Kata Siddiq Fadil, manusia itu diciptakan semulia-mulianya insan. Jadi jangan kita menghina apa yang telah dimuliakan oleh Allah. Dan marilah sama-sama kita memberi nasihat. Kalau nak jadi rakyat Malaysia, maka kita kena menghormati sama sendiri. Kalau tidak, tak payahlah jadi rakyat Malaysia. Pergilah jadi rakyat tempat lain dan salahlah seorang-seorang dan hinalah banyak mana nak pun. Yang itu nanti jawab dengan Tuhan bila di akhirat nanti. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.